Beko, weh ada. Weh, Jaja, masuk. Weh, aku sibuk ramai sini. Weh, Alia, buat apa ni? Busynya. Macam lepoh dia cari madu buat sarang. Tak adalah, ni aku tengah buat subjek MPU punya assignment. Kau tahu due dalam minggu ni? Banyak gila. Pening aku. Assignment? Assignment apa ni? Kita mana ada assignment dah? Kan semua dah hantar hari tu. Ni, aku tak rasa ada assignment baru. Anda buat shock ni, Rina. Buat shock apa ni, Jaja? Memang betul kita ada assignment. Kau takkan tak ingat kot. Due 30 hari bulan ni. Aduh. Weh, sumpah kita ada assignment. Ni betul sikit. Sekarang ni, Jaja. Takkanlah aku nak tipu kau pula. And takkanlah aku nak buang masa buat assignment tipu-tipu. Kalau kau tak saya, kau tengok ni. Nah, Google Classroom. Subjek MPU, due date lagi 2 hari. Weh, aku tak mula apa lagi, weh. Macam mana aku boleh tak ingat assignment ni? Weh, aduh macam mana ni? Aku tak buat lagi. Itulah kau. Banyak main je. Aku tengok hari-hari TikTok. Takkan kau tak ingat? Benda ni penting kot. Ni assignment last kita. Dah nak habis week dah. Macam mana? Bukan masalah aku. Aku tak tahu. Itulah kau. Main TikTok. Suruh TikTok buat kerja kau. Weh, Alia. Kan best friend aku. Boleh tak tolong aku? Alah kau ni Jaja. Tolong apa lagi? Banyak kali dah aku tolong kau. Bukan nak kira tapi tu lah. Tolong apa? Alah ni. Aku tahu orang perlukan duit dah ni. Lagipun Hamam pro bawa assignment ni. Diam sikit. Hang tolong aku buat ni. Aku bagi hang duit. Lepas tu hang belanja. Hang nak makan apa aku belanja hang. Boleh tak? Hang buat. Aku memang tak buat apa lagi. Memang tak ada. Lagipun esok aku kena keluar. Aku kena pergi Mr. DIY. Beli barang. Boleh lah. Aku bagi hang. Yelah. Boleh lah. Tapi kau jangan beritahu orang. Aku tolong kau je. Tahu? Lepas tu, apa-apa lagi nanti aku minta Okey. Nanti aku email kau punya PDF dah siap semua. And aku belanja makan Okey, cantik. Terima kasih Jaja. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada rakan seperjuangan saya, Marisa Fazrin Fatihah dan Ustazah Aziah. Pada hari ini, kami akan sembang santai tentang rasuah. Jadi sekarang saya akan mulakan. Perkataan rasuah sebenarnya berasal daripada bahasa Arab iaitu al-rishwah. Menurut Al-Fayumi, ia adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau orang lain bagi menenangkannya atau membuat keputusan yang diingini oleh si pemberi. Menurut Ibnu Al-Athir pula, al-rishwah merupakan sesuatu yang menggunakan pujukan untuk menyampaikan sesuatu keperluan atau hajat. Dari segi istilah pula, al-rishwah adalah sesuatu yang diberi untuk membatalkan kebenaran atau menegakkan ketidakbenaran. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, rasuah ialah wang yang diberikan dengan tujuan menjatuhkan hukuman yang membawa untung kepada si pemberi dan merugikan lawannya, atau supaya urusannya dapat didahulukan atau ditunda mengikut kemahuan. Jadi, menurut Undang-Undang Malaysia Seksyen 3A, B, 4AB, rasuah ditafsirkan sebagai menerima atau memberi apa-apa suapan sebagai dorongan, upah atau galakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berhubung dengan prinsipalnya. Menurut Seksyen 2, Akta Pencegahan Rasuah 1997 pula, suapan ialah wang, derma, pinjaman, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta iaitu apa-apa jenis harta sama ada alih atau tidak alih atau apa-apa manfaat seumpamanya. Jadi, sekarang kami akan membacakan dalil pengharaman rasuah. Allah berfirman, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah pada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Dari surah Al-Baqarah 188. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Maksudnya, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta. Sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Surah Al-Maidah 42. Imam Al-Baghawi menjelaskan ayat ini. Ayat ini turun berkenaan para hakim Yahudi Ka'ab al-Ashraf dan yang sepertinya. Mereka menerima rasuah dan memutuskan hukum untuk menenangkan orang yang merasuah mereka. Seterusnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknat Allah kepada pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Riwayat Ahmad 6984 dan juga Ibnu Majah 2013. Dalam sebuah hadis menyebut daripada Tauban radhiyallahu anhu, maksudnya Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan perantara yang bersifat penghubung antara kedua-duanya. Akhir sekali, dalil yang terakhir ialah riwayat Ahmad 22369, Al-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 1415, Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman 5503 dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 7068. Mereka telah mengatakan menolong perbuatan maksiat juga adalah maksiat. Jadi jelaslah di sini menunjukkan mereka yang terlibat dalam gejala rasuah termasuk orang yang menjadi pemudah cara adalah dilaknat. Para ulama sebahagiannya menafsirkan maksud dilaknat dengan makna ia termasuk dalam dosa besar. Dengan sebab itu, Al-Imam Al-Zahabi memasukkan rasuah ini dalam dosa-dosa besar melalui kitabnya iaitu Al-Kabair. Sekarang, kami akan membincangkan tentang kesan-kesan buruk rasuah. Apabila kita mengamalkan rasuah, sudah tentu ada kesan buruknya terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Antara kesan buruk rasuah ialah rasuah akan menghancurkan keadilan sesebuah negara dan juga menjejaskan imej negara tersebut. Selain itu, rasuah juga memberi impak terhadap masyarakat kerana gejala buruk ini bakal melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran, mewujudkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan tidak adil. Di samping itu, rasuah juga menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang dan juga meningkatkan kos pengurusan. Akhir sekali, impak negatif rasuah ialah ia akan melambatkan dan mengucar-ngacirkan pengurusan pentadbiran serta menatijahkan hasil kerja yang buruk. Maka, terbuktilah bahawa sebenarnya rasuah ini merupakan perkara yang keji dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia hanya akan memberi keburukan kepada diri, masyarakat dan juga negara. Dan tiada satu pun kesan baik jika kita mengamalkan rasuah dalam kehidupan seharian. Seterusnya, faktor-faktor rasuah. Setiap yang terjadi mestilah mempunyai dalang di sebaliknya atau dalam bahasa yang lebih mudah, faktornya. Setelah membuat bacaan di laman internet, kami mendapati terdapat pelbagai faktor yang memainkan peranan dalam perbuatan rasuah. Antaranya ialah kelemahan peribadi seseorang, seperti kurang didikan agama dan kelemahan kepimpinan. Seterusnya, perkembangan modernisasi juga menjadi faktor rasuah kerana pada hari ini, kita sering melakukan perkara-perkara yang salah tanpa rasa malu dan bersalah dan telah menjadi suatu amalan orang ramai serta faktor sosial dan budaya. Oleh itu, di sini kita dapat lihat bahawa sebenarnya didikan agama dari ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk anak-anak. Kerana jika tidak, mereka bakal terpesong dan menuju ke arah yang tidak baik. Selain itu, masyarakat juga perlu menunjukkan sifat yang mulia dan positif supaya hal ini tidak akan menjadi suatu amalan dan bakal menjadi duri dalam daging. Akhir sekali, kita mestilah menjaga diri kita sendiri kerana Allah sudah memberikan kita akal dan fikiran yang sempurna. Jadi ia merupakan pilihan kita untuk memilih perkara yang baik atau yang buruk. Kerana kesan-kesan rasuah merupakan kesan-kesan yang negatif dan tiada satu pun yang baik. Jadi ia merupakan pilihan kita sendiri untuk melakukannya atau tidak. Dan akhir sekali, kami akan membincangkan langkah-langkah pencegahan aktiviti rasuah. Seperti mana terdapat berbagai faktor yang memainkan peranan dalam menyebabkan seseorang itu melakukan rasuah, terdapat juga langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegah perbuatan tersebut.
Langkah-langkah tersebut adalah menguatkuasakan undang-undang berkaitan rasuah, mengadakan kempen kesedaran mengenai keburukan rasuah. Selain itu, penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM) dan mengetatkan lagi tanpa memberi kompromi kepada pesalah-pesalah. Seterusnya, kita juga perlu memudahkan urusan dengan penggunaan teknologi ICT, menerapkan nilai murni dalam kalangan pelajar melalui subjek-subjek seperti pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan sivik dan kewarganegaraan, serta memberikan didikan agama yang mencukupi dari peringkat umur yang muda. Sekarang kita dapat lihat subjek-subjek seperti pendidikan Islam, pendidikan moral dan juga sivik ini diambil ringan oleh para pelajar dan juga guru sendiri kerana mereka berasakan subjek-subjek ini adalah subjek yang remeh dan tidak penting. Sedangkan subjek-subjek inilah yang dapat membentuk akhlak yang mulia dalam kalangan remaja pada masa kini. Jadi itu sahaja dari kami dan untuk pengetahuan semua, rujukan yang telah kami lakukan adalah kebanyakannya dari website Mufti Wilayah Persekutuan sendiri serta dari Mufti Kuala Lumpur dan juga Kementerian Hal Ehwal dari Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam. Kerana mereka juga mengamalkan prinsip yang sama seperti kita. Jadi saya rasa itu sahaja dari kami berdua. Terima kasih. Terima kasih.